Alright, tajuk khotbah saya pada pagi ini adalah ini, perhubungan kita kenakanlah. Alright, kita kenakanlah. Apa maksudnya kenakanlah? Kalau saya mau ambil petikan saya, khotbah saya pada hari ini daripada buku Kolose. Di dalam buku Kolose, kami dapati bahawa Paulus yang telah menulis surat ini kepada umat-umat di Kolose dan mengatakan kepada mereka, sekarang kamu adalah anak-anak Yesus yang baru. Kamu adalah anak-anak Tuhan yang baru. Kerana kamu adalah anak Tuhan yang baru, sekarang kamu perlu tanggalkan baju yang lama ataupun tanggalkan manusia yang lama dan sekarang kenakanlah manusia yang baru. So, kalau Paulus sedang seperti memberi mereka satu idea di mana kamu tanggalkan jubah yang lama, sekarang pakai baju yang baru. Siapa suka pergi shopping? Wah, ramainya. Ada yang segan-segan tidak mau angkat tangan. Seperti Pastor Ersi. Alright. Alright. So, semua orang suka pergi shopping kerana suka beli baju baru. Lepas itu datang fashion show ke gereja. Alright, kerana semua orang pakai, wah sangat cantik. Tetapi, Paulus di buku Kolose sedang memberitahu kepada umat-umat Tuhan yang telah terima Yesus, yang pada waktu itu terdapat banyak guru-guru yang mengajar ajaran yang salah di dalam gereja dengan falsafah mereka yang salah. Sekarang dia katakan, sekarang kamu adalah umat Tuhan. Kamulah adalah anak yang dipilih, anak yang dikasihi, anak yang dikudus. Sekarang tanggalkanlah manusia yang lama dan kenakanlah manusia yang baru. Dan dari sana, Paulus juga mengajar mereka untuk mengetahui bahawa apabila kamu kenalkan manusia yang baru, kamu boleh menggunakan ini untuk dipraktikkan dan diusahakan di setiap perhubungan kamu. So, saya akan mengambil petikan saya pada pagi ini dari Kolose pasal 3. Alright, Kolose pasal 3. Ayat 12 hingga ayat 14. Okey, ayat 12 hingga ayat 14. Mari kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Kerana itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian, dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. George dan Mary Lau sedang menyambut perkahwinan mereka untuk 50 tahun. Okay, and then tiba-tiba ada satu wartawan yang datang kepada mereka dan katakan, George, beritahulah saya, apakah resepi rahsia anda supaya kamu boleh kahwin dengan Mary Lau untuk 50 tahun dan sangat bahagia sekali. Lepas tu George memberitahu ceritanya, selepas pernikahan saya dengan Mary Lau, bapa mentua saya memberi saya satu bungkusan. Di dalam bungkusan itu terdapat satu jam emas. Semua orang katakan, wah, jam emas yang saya masih sedang pakai sehingga hari ini. Dan lepas itu dia menunjukkan jam emas itu kepada wartawan dan di atas permukaan jam tangan itu tertulis satu perkara. Katakanlah kata-kata yang baik kepada Mary Lau. So setiap kali dia tengok jam, dia akan melihat perkataan di sana. Katakanlah perkataan yang baik kepada Mary Lau. Katakanlah yang baik kepada Mary Lau. Setiap kali dia diingatkan di dalam perhubungannya dengan isterinya, dia mesti katakan kata-kata yang baik. Sebaliknya ada lagi sepasang suami isteri. Mereka sedang bersama dengan kawan-kawan dalam majlis makan dan tiba-tiba dalam perbualan topik mereka terdapat pula perbualan tentang kaunseling perkahwinan. Alright. So, couple ini, pasangan ini pun katakan, di dalam perkahwinan kita tidak perlu counselling. Oleh sebab itu, kita tidak pernah membawa keluar topik kaunselor perkahwinan. So, mereka, kawan-kawannya pun bertanya, beritahulah kita, rahsia kamu ini. So, suami itu pun katakan, well, isteri saya, dia dari
jurusan komunikasi. Saya pula dari jurusan teater. So di dalam perkahwinan kami, dia adalah paling profesional di dalam komunikasinya. Wow, saya adalah seorang yang berlakon dengan begitu baik sehingga setiap kali perlakonan saya seperti saya sedang mendengar kata-katanya. Tetapi, kamu tahulah. So, ini bermaksud di dalam setiap perhubungan, komunikasi sangat penting. Tetapi doa saya untuk semua jemaat di sini, kamu tidak akan seperti perhubungan suami isteri di mana isterinya jurusan komunikasi, lepas tu dia punya suami di dalam jurusan teater, lakonan. Kenapa? Kerana di dalam perkahwinan itu ada seorang yang berkomunikasi, ada seorang yang sedang berlakon. Perlakonannya ialah dia berlakon seperti dia sedang mendengar cakap dia punya isteri, tetapi sebenarnya mungkin banyak kali tidak. Alright. So, apakah firman Tuhan sedang katakan di ayat 12 hingga ayat 14? Apabila Paulus sedang memberitahu kepada umat-umat Kolosi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Di dalam setiap perhubungan kamu. Kenapa saya katakan dalam setiap perhubungan kamu? Kerana bila kamu membaca Kolosi 3, pada akhir-akhir ayatnya 18 hingga ayat 22, Paulus memberitahu dengan umat-umat di Kolosi. So, apa yang saya telah mengajari kamu itu, kenalkan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sekarang praktikannya di dalam perhubungan suami isteri. Sekarang praktikannya di dalam perhubungan antara anak-anak dengan ibu bapa dengan anak-anak. Praktikanlah ini di dalam perhubungan majikan dengan pekerja. Mungkin pada hari ini terdapat sesuatu yang saya ingin katakan yang mungkin akan melukai hati kamu, tetapi ia memang sesuatu yang sangat benar di dalam firman-Mu. Dan tadi kamu telah menyanyikan satu lagu, Tuhan, saya akan menjalankan hidup saya tanpa kompromi. Betul? Saya akan mengikut firman Tuhan dan menjalankan hidup saya. Betul? So, mari kita melihat firman Tuhan bersama-sama. Alright. So, apabila kita pada pagi ini katakan bahawa dalam setiap perhubungan kita kenakanlah manusia yang baru. Hari ini saya tidak akan mengatakan tentang semua sifat-sifat yang ada di ayat 12, tetapi saya akan fokus pada 3 sifat ini. Iaitu di ayat 13, bersabarlah terhadap satu sama lain. Beritahu dengan orang di sebelah kamu, sabarlah dengan saya. Sabarlah. Kalau suami isteri, lagi best. Alright, kalau suami isteri, lagi best. Kalau pacaran punya, lagi best. Mata dengan mata, beritahu dengan dia, sabarlah dengan saya. Okay, bersabarlah terhadap saya. Bersabarlah terhadap saya. Lepas tu, saling mengampuni. Okay, siapa yang suka mengampuni? Susah kan? Alright, saling mengampuni. Lepas tu saling mengasihi, iaitu kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kita semua. So saya ingin melihat ketiga-tiga sifat ini dan membantu kami semua untuk belajar bagaimana kenakanlah sifat bersabarlah terhadap satu sama lain. Seperti Jerry di office, dia perlu bersabar dengan saya juga perlu bersabar dengan dia. Kerana saya adalah seorang yang, tak tahu, mungkin kerja lebih serius sikit. Tetapi bila saya masuk office saya, di tempat Jerry, di tempat sana ada Chris Bryan, di tempat sana ada John. Setiap kali mereka akan berdiri, lepas tu menari-menari, lepas tu nyanyi kuat-kuat, lepas itu mereka akan duduk. Okay, so office saya sentiasa beritahu dengan yang lebih tua, umur mereka di office, saya katakan, wah, saya sangat bersyukur kerana office ini ada orang-orang muda-mudi yang sedang melayani Yesus, kerana kamu akan mendengar suara mereka di dalam office. Dan waktu saya sedang counseling, kadang-kadang di dalam bilik tu ada orang yang sedang menangis, tapi di luar sana ada orang sedang menari dan sedang menyanyi, dan saya boleh lihat mereka dari luar. Wah, itu satu distraction kepada saya. Tetapi Alkitab beritahu dengan saya,
bersabarlah terhadap satu sama lain. Sabarlah saya dengan mereka semua. Alright. So, apakah bersabarlah? Bila Tuhan beritahu kita bersabarlah terhadap satu sama lain, ia ada kaitan dengan perbezaan antara individu. Kenapa saya beritahu anda tentang Jerry dengan saya, dengan Chris Bryant, kita semua berlainan. Chris Bryant lagi lebih bagus dia di tempat dia. Lepas waktu kerja dia masih duduk di depan komputer dia. Tahu dia sedang lihat apa? Kadang-kadang saya dengar dia sedang tertawa sendiri. Shocknya kan office saya. So, perbezaan antara individu. Perbezaannya saya semasa saya sedang melihat saya punya komputer, muka saya serius sekali. Kenapa? Kerana saya sedang fokus. Tetapi kalau dibandingkan dengan Chris Bryant sedang tertawa. Tetapi tentulah ada waktunya yang semasa dia sedang buat editing, dia pun sangat serius. Okay? So bersabarlah terhadap satu sama lain, ada kaitan dengan perbezaan antara individu. Terdapat juga pertembungan personality. Perbezaan perspektif, perbezaan sudut pandangan tentang apa masalahnya dan apakah penyelesaiannya. So apabila adanya sesuatu seperti ini berlaku di setiap perhubungan kita, kamu dapati bahawa untuk bersabar terhadap satu sama lain, kita perlu melakukan sesuatu pelarasan. Betul? Adjustment, pelarasan. Seperti contoh, untuk mereka yang berpacar, tetapi akan berkahwin tidak lama lagi, ada banyak pelarasan yang perlu dilakukan. Saya ingat ada satu kali saya bertanya dengan satu couple, pasangan di sidang bahasa Inggeris yang baru berkahwin tidak lama. So saya tanya dengan isterinya, bagaimana perkahwinan kamu? Enjoykah perkahwinan kamu tu? Dia lihat saya dengan muka yang sangat serius sekali. Dia kata, Pastor, sudah 1 minggu saya tidak dapat tidur. Tidur saya terganggu. Dalam hati saya tersenyumlah, tetapi saya pun mesti kenakan kasih sayang kan, mesti kenakan compassion. Lepas itu saya beritahu dengan dia, kenapa? Lepas itu dia lihat suami dia, dialah, dia bertengkar dengan begitu kuat sekali sampai saya tidak boleh tidur. Saya pun tanya, apakah pelarasan yang anda perlu lakukan? So awas kepada mereka yang masih belum berpacaran. Semasa kamu sedang berpacar, kalau kamu adalah orang yang light sleeper tu, kamu tidak boleh bertahan dengan dengkuran, tanya dulu. Waktu kamu tidur tu, bertengkurkah? Pelarasannya, kalau kamu sangat sayang dengan dia, kamu mau kahwin dengan dia, siaplah diri kamu. Betul, Brother Lim? Ya. Alright. So, selepas itu isterinya, saya pun bertanya dengan dia, so bagaimana? Setelah 1 minggu kamu tidak tidur dengan baik, dia beritahu dengan saya, Pastor, saya pergi online lah. Saya pergi beli itu yang lekat di hidung tu, supaya dia tidak akan bertengkur. Suaminya pada waktu itu sedang berdiri di sana juga, dia senyum. Lepas tu, saya kata, bagaimana? Bolehkah fungsinya yang lekat itu? Isteri kata, tidak bolehlah. Semua sudah masuk di dalam almari saya. Tetapi saya beritahu dengan dia, wow. Tapi saya kata, dulu saya pernah berbual dengan seorang ibu. Dan dia beritahu dengan saya ini, Pastor, pada waktu saya baru-baru berkahwin tu, wah, saya tidak boleh tahanlah dengan dengkuran saya punya suami itu semasa waktu tidur. Tetapi Pastor, sekarang kalau suami saya tidak berdengkur, susah saya mau tidur. Dengkuran dia macam lalabai untuk saya. Pelarasan. Kepada ibu bapa yang berada di sini, kamu dapati bahawa setiap kali kamu melihat anak-anakmu kamu itu, dalam mata kamu, mereka adalah anak yang kecil. Walaupun mereka sudah menjadi remaja, kamu melihat mereka macam anak kecil. Walaupun mereka sudah masuk alam menjadi working adults, kepada kamu mereka masih anak yang kecil. Tetapi remaja-remaja yang sedang membesar, tiba-tiba mereka akan katakan, Ibu, Bapa, saya mau gunakan cara saya sendiri, penyelesaian saya sendiri. Lepas tu, kamu dengan ibu bapa kepada remaja-remaja, kamu dapati bahawa kadang-kadang
Kenapa ibu bapa saya tidak memahami dengan saya? Lepas tu, gaduh-gaduh. Lepas tu, merajuk pula. Dan ibu bapa senang bertanya, kenapa anak saya pada waktu remaja ni susah banget mau jaga dengan mereka, susah banget mau memahami dengan mereka, susah. Ayo, mereka sudah membesar. Mereka bukan lagi anak-anak kecil, tetapi mereka sekarang mau belajar bagaimana untuk menjadi orang dewasa. So, penyelarasan mesti dilakukan di dalam perhubungan. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada kita semua melalui buku Kolosi ini, bersabarlah. Bersabarlah terhadap satu sama lain. Kepada mereka yang bekerja dan mungkin mempunyai majikan yang susah sekali. Bersabarlah. Bersabarlah. Kenapa kamu boleh bersabar dengan mereka? Sangat senang sekali. Kerana Alkitab di Kolose 3 ayat 1 dengan ayat 2 mengatakan kepada kita, pandanglah kepada Yesus Kristus yang berada di atas. Pandanglah kepadanya. Ingatlah kepadanya yang berada di atas kerana dia sedang duduk di sebelah Bapa di syurga kamu, sebelah kanan Bapa di syurga kamu. Lepas tu dia mengatakan bahawa ingatlah, fikirkanlah tentang perkara yang di atas. Apa maksudnya? Paulus ingin beritahu dengan kita, kalau kita melalui sebarang cabaran dan merasai sangat sukar untuk bersabar terhadap satu sama lain, ingatlah Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah dan lihatlah Yesus Kristus yang berada di atas. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa waktu kami di dunia ini hanya sementara. Hanya sementara. Tetapi malangnya kita dapati bahawa bersabarlah terhadap satu sama lain. Ini bukan satu sifat yang diamalkan di duniawi ini. Ini bukan sesuatu yang kata kita diajari. Tetapi kamu dapati bahawa di dalam Alkitab, Tuhan katakan kepada kita semua, bersabarlah terhadap satu sama lain. Pernahkah kamu duduk di satu meja sedang makan, kan? Dan kamu mendengar kawan-kawan katakan, ayo, tidak bolehlah saya bertahan dengan orang ini. Benarkah? Ataupun mungkin kamu sendiri yang sedang katakan, ayo, tidak bolehlah saya bertahan dengan majikan saya ini. Cerewet betul. Kerana terdapatlah komunikasi seperti ini, kamu dapati bahawa kerana kita telah membuat satu keputusan, tidak mahu bertahan lagi, tidak mahu bersabar lagi, kita dapati bahawa ramai suami isteri pada hari ini kerana mereka membuat keputusan untuk tidak bersabar lagi, mereka telah mengakhiri rumah tangga mereka. You know, di dalam pelayanan di gereja, bukannya senang. Kerana kita semua mempunyai personality yang berlainan. Kadang-kadang kita juga bertembung personality kami semasa kita sedang melayani, betul? You know, kadang-kadang kita mempunyai perspektif yang berlainan kerana kita mempunyai sudut yang pandangan yang berlainan tentang masalah dan juga tentang jalan penyelesaiannya. Dan ada yang rasai bahawa mereka disakiti semasa melayani dan mereka telah membuat keputusan, ayo, cukuplah tu. Cukuplah saya bersabar dengan Pastor Rachel ni, cukup. Sekarang saya mau tukar tempat kerja, saya mau tukar gereja, saya mau tukar tempat pelayanan. Tetapi adakah ini yang dikatakan oleh Yesus kepada kita semua? Yesus katakan, saya hari ini memberi kamu Roh Kudus untuk memberi kuasa kepada kita semua untuk belajar bagaimana untuk bersabar terhadap satu sama lain. So kalau ada kawan sekerja ataupun teman sebilik yang sedang duduk di sebelah kamu, ataupun suami isteri, ataupun ibu bapa dengan anak-anak, lihat mereka mata dengan mata, katakan, saya akan bersabar dengan kamu. Ayo, well dengan Vanny, mereka tidak melihat mata dengan mata ni. Alright, okay, sifat yang kedua. Paulus katakan kita perlu saling mengampuni.
Okey, ayat 13 katakan bahawa ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Apa perbezaannya bersabarlah terhadap satu sama lain dengan mengampuni? Di dalam persabaran itu tiadanya dosa, tiadanya saya membuat sesuatu yang salah terhadap seseorang. Tetapi apabila kita katakan tentang mengampuni, kita tahu bahawa di dalam situasi ini, orang ini telah membuat sesuatu yang salah terhadap saya. Okay, so ini merupakan ataupun saya membuat salah terhadap seseorang itu. Saya sentiasa memberitahu dengan semua kelompok sel. Alright, member-member yang berada di kelompok sel. Kamu pergi ke kelompok sel dan kita akan mempunyai aktiviti ataupun waktu di mana kita mengeratkan perhubungan. Dan semua orang, wah sangat enjoy. Mereka pergi outing lah, mereka ketawa-ketawa lah, mereka saling menggalakkan satu sama lain. Tetapi saya katakan dengan mereka, awas. Kerana setiap kali kamu menjadi lebih dekat di dalam perhubungan kamu, tentu ada waktunya yang kamu mengatakan kata-kata yang akan menyinggung atau menyakitkan satu orang. Kerana kamu sudah dekat. Alright? Dan kadang-kadang ada orang lain yang berada di kelompok sel itu yang akan datang kepada kamu dan mengatakan kata-kata yang salahkan tentang kamu ataupun kata-kata yang tidak benar kepada kamu dan ia menyakitkan kamu. Pada waktu itu, apakah respon kita? Tukar kelompok sel? Jangan. Tukar gereja? Lagi jangan. EPCC kan gereja yang paling best sekali di Pulau Pinang. Tak cukup kuat lah tu. Kan? So, apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu melakukan pertumbuhan yang melimpah. Apakah pertumbuhan yang melimpah itu? Untuk belajar bagaimana memberi pengampunan. Tahukah setiap kali saya memberi pengampunan ataupun saya mengampuni seseorang itu, apa maksudnya sebenarnya? Mengampuni di dalam bahasa Yunani adalah charizoma. Kamu masih tahu apakah perkataan maksudnya charis? Kasih karunia. Betul kan? Kasih karunia di dalam firman Tuhan. Saya tahu ada satu kelompok sel di gereja ini yang dinamakan charis. So tentu mereka tahu maksud charis iaitu kasih karunia. So sebenarnya apabila Paulus memberitahu kepada umat-umat di Kolosi, dia katakan memberikanlah pengampunan. Apabila kamu mengampuni, sebenarnya kamu sedang memberi satu pemberian kasih karunia kepada satu sama lain. Seperti kamu telah menerima pemberian kasih karunia daripada siapa? Yesus. Dan didapati juga bahawa charizoma ini digunakan untuk menggambarkan Tuhan yang dalam kasih karunia dengan bebas menganugerahkannya kepada orang berdosa yang percaya. Dan kerana itu telah menerima apa? Karunia keselamatan. Kepada saya ini adalah sangat penting. Saya masih ingat banyak tahun yang lalu, semasa saya sedang melayani di gereja yang berlainan, bukan di EPCC ya, semua staf di EPCC, walaupun kita personalitinya berbeza, tetapi semua sangat baik. Tak pernah bergaduh. Kerana setiap orang sedang bersabar terhadap satu sama orang lain, lepas itu kita saling mengampuni satu sama lain. Percayakah kamu? So semasa saya berada, membuat pelayanan di gereja yang dulu, saya ingat saya sedang shopping, saya sedang berjalan di shopping satu hari. Lepas itu saya bertembung dengan seorang bekas kawan sekerja, di mana kita sedang pada waktu itu memimpin dan menjaga rumah anak yatim. Dan bekas kawan pekerja ini dia datang kepada saya dan katakan, Rachel, minta maaf ya, maafkan saya, ampunikan saya. Kerana pada tahun yang tak tahulah dia katakan,
Saya telah mencucuk kamu daripada belakang di hadapan bos. Saya telah mengatakan kata-kata yang tidak benar di hadapan bos tentang kamu. Dan kamu telah kena marah dengan begitu teruk sangat sekali. Pada waktu itu saya lihat bekas pekerja itu, saya katakan dengan dia, sudah lama saya mengampuni kamu lah. Dan dalam fikiran saya sedang tertanya kepada diri saya, apa yang dia sedang katakan? Situasi apa yang dia sedang katakan? Sudah saya lupa sebenarnya. Dan saya beritahu dengan dia, kamu jangan susah hati ya. Saya memang sudah lupa apa yang telah berlaku. Dan dia pada waktu itu tahu dia sedang buat apa. Dia cuba mengingatkan saya. Kamu tahu tak situasi ini sebenarnya adalah ini. Lepas itu saya lakukan ini. Dan lepas ini ini semua sedang berlaku. Pada waktu dia sedang bercerita, saya beritahu dengan dia, stop. Tidak perlu kamu ingatkan saya lagi. Kerana saya memang sudah membuat keputusan untuk memberi maaf kepada kamu. Saya sudah membuat keputusan untuk mengampuninya. Dan dia beritahu dengan saya, sebenarnya untuk 5 tahun ini, saya tidak boleh tidur dengan baik. Tapi hati saya, selama 5 tahun ini, saya tidur dengan sangat baik. Tapi saya tidak cakaplah keluar. Nanti tersinggung dia pula. Pada waktu itu saya benar-benar memahami mengapa Yesus memberitahu kita semua bahawa berilah pengampunan. Mengampunilah mereka yang datang untuk menyakitkan kamu. Mengampunilah mereka. Kenapa? Kerana, hai kawan-kawan kita semua, di dalam dunia ini, kamu dikelilingi oleh manusia. Kan? Kamu bukan dikeliling oleh binatang. So kalau kamu dikeliling dengan manusia, tentu ada manusia yang datang menginggungkan kamu. Kadang-kadang orang yang paling menyakitkan hati kamu itu, yang paling banyak kali berdosa dengan kamu ialah orang yang tinggal sebilik dengan kamu. Ataupun serumah kamu. Dan macam mana ni kalau tidak memberi pengampunan kepada mereka? Pada waktu itu semasa saya jumpa dengan bekas kawan sekerja saya, baru saya memahami kenapa Yesus memanggil kita untuk memberi pengampunan sebagaimana kita menerima pengampunan daripada Tuhan. Kerana dia adalah sesuatu yang sangat membebaskan saya. Bukan membebaskan mereka, tetapi membebaskan saya. Ini fact dia. Ini hakikatnya. Kalau kamu tidak mau disinggung, kalau kamu tidak mau disakiti, tinggal saja satu orang di rumah. Jangan keluar. Jangan jumpa dengan manusia lain. Kamu saja. Hanya kamu saja dengan pemikiran kamu saja. Semua tentang kamu saja. Tentu tiada orang yang akan menyinggungkan kamu. Tetapi kalau kamu perlu pergi untuk bekerja, kalau kamu datang ke EPCC, kalau kamu mau berpacar, untuk mereka yang masih belum berpacaran, untuk mereka yang sudah berkahwin, untuk mereka yang menjadi anak-anak dan ibu-ibu, tentu ada waktunya yang orang yang sayangi kamu dan orang yang disayangi tidak sengaja melukai hati kamu. Respon kita adalah ini, memberi kasih karunia, pengampunan. Seperti apa yang kita telah terima daripada Yesus. Karisomai juga menyampaikan rasa membatalkan hutang. Tahukah kita semua berhutang satu hutang yang sangat besar kepada Tuhan yang telah mencipta kita? Dan hutang ini tidak boleh dibayar bagaimanapun dengan cara manusia sendiri. Itulah sebabnya Tuhan telah menghantar Yesus ke dunia ini dan mengatakan bahawa dia akan pergi ke kayu salib. Kita semua tahukah di dalam perjanjian baru ini, karisomai adalah sesuatu yang sangat penting sekali.
yang menjadi satu akar umbi di dalam perjanjian baru. Kenapa? Kerana Lukas 23 ayat 34 memberitahu kita pada waktu Yesus berada di kayu salib, perkataan pertama yang dia katakan ialah ini, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membahagi bahagiannya. Inilah Yesus. Kata-kata pertamanya sewaktu di kayu salib pada waktu itu adalah ini, ampunilah mereka, karuzomailah mereka. Dan kata-kata akhir Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya adalah ini, sudah selesai. Kerana dia katakan kata-kata ini sudah selesai, hari ini kita telah menerima pemberian anugerah diampuni setiap kali. Dan saya ingin memberitahu kalian semua, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah membuat keputusan untuk menanggalkan manusia lama dan kenakan manusia yang baru, dan dipanggil oleh Tuhan untuk kenakan saling mengampuni di antara satu sama lain, ialah insentifnya ialah sentiasa ingatkan kayu salib. Ingatkan darah Yesus. Ingatkan bilur-bilur yang menyembuhkan luka hati kamu itu yang tersinggung. Itu sebabnya saya pun boleh memberi pengampunan seperti saya memberi kasih karunia itu kepada semua orang yang berada di keliling hidup saya. Dan dengan memberi pengampunan itu, saya beritahu dengan kalian, tentu kamu akan disembuhkan luka kamu itu di dalam hati. Jangan seperti kawan saya itu, dia simpan untuk 5 tahun tidak boleh tidur dengan baik. Tapi saya berdengkur pula untuk 5 tahun. Tapi yang paling best sekali sebagai anak-anak Tuhan ialah ini. Kita memberitahu kita bahawa Tuhan tidak akan memberi kita sesuatu yang terlalu berat untuk kita melalui sampai kita tidak mempunyai kemampuannya. Alright? Dan Filipi ayat 2 ayat 13. Mari kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Kerana Allah lah yang mengejarkan di dalam kamu baik kemahuan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Boleh baca bahasa English kah? Kita cuba ya. 1, 2, go. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Ayat ini mengatakan bahawa Tuhanlah yang sedang bekerja di dalam saya, sedang memberi saya kerinduan dan juga kekuasaan untuk saling mengampuni. Tuhanlah yang sedang bekerja di dalam saya dan sedang memberi saya kerinduan dan kekuasaan untuk bersabar terhadap ibu bapa saya yang tidak memahami saya. Tuhanlah yang sedang bekerja di dalam saya. Itu bermaksudnya Paulus sedang katakan kepada kita semua, Tuhan sedang katakan kepada kita semua, bersabar terhadap satu sama lain, mengampuni, saling mengampuni. Ini bukan sesuatu yang saya boleh lakukan dengan kekuatan saya sendiri. Tetapi saya perlukan kekuatan supernatural. Kekuatan supernatural ini datang daripada siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang sedang tinggal di mana? Tinggal di setiap orang di sini. Dan Roh Kudus akan bersama dengan kamu untuk selama-lamanya. Dan dialah yang akan bekerja di dalammu dan memberi kamu kerinduan dan kuasa ataupun kemahuan untuk sabar terhadap satu sama lain, untuk memberi pengampunan kepada satu sama lain. Dan akhirnya sifat yang ketiga, Paulus memberitahu dengan umat-umat di Kolosi, kamu perlu saling mengasihi. Kenapa? Kerana kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kalau tidak ada kasih, kita tidak boleh mengampuni satu sama lain. Betul?
Kalau tidak ada kasih, kita tidak boleh bersabar satu sama lain. Saya masih ingat, minggu ini saya sedang counseling. Oh, sangat lucu kadang-kadang dalam waktu counseling. Alright, so si boyfriend ini, dia sedang bercerita dengan saya lah tentang pacarnya. Dan dia beritahu dengan saya, Pastor, saya sedang bercubalah. Saya kata, kenapa? Macam sedih saja muka tu. Saya ingat berpacaran harus gembira sekali. Gembira selalu. Tanya dengan Vanny, dengan Well. Tentu dia akan kata, tidaklah. Kadang-kadang kita bergaduh juga kan. Tanya dengan Pastor Azzi, dengan Brother Lim. Selepas kahwin pun, bergaduh. So dia beritahu dengan saya, Pastor, kadang-kadang saya punya girlfriend tu, tiba-tiba saja dia marah. Saya kata, kenapa dia tiba-tiba marah? Tentu ada sebab dia marah. So dia beritahu dengan saya, dia sedang meluahkan hatinya. Dia sedang bercerita kepada saya apa yang sedang berlaku. Pastor, saya sedang cuba memahami, saya sedang cuba untuk memahaminya dan cuba menangkap. Tetapi kadang-kadang saya tidak memahami apa yang sedang dia katakan. Kepada saya itu perkara yang remeh saja. Tetapi selepas saya respon dengan dia, beritahu dengan dia, ayah perkara remeh. Dia marah dengan saya. Dia marah sekali dengan saya. 1 minggu itu dia tidak mau bercakap dengan saya. Saya kata, susahnya. Dan saya beritahu dengan dia, kenapa ini akan berlaku? Kerana Tuhan telah mencipta wanita berfungsi dengan berlainan. Lelaki itu berlainan. Kepada lelaki ini mungkin sesuatu yang remeh dan temeh. Tetapi kepada perempuan tu, ini besar ni, perkara sangat besar. Dan saya perlu bercakap tentangnya untuk 1 minggu 1 malam setiap hari. Bersabarlah. Inilah saling mengasihi. Kalau tidak adanya kasih, macam mana mau bersabar? Kalau tidak adanya kasih, macam mana untuk mengampuni boyfriend yang tidak memahami? Sebaliknya mungkin kepada suami yang sedang berfikir, ayo isteri saya hari ini macam mana dengan dia? Kenapa marah? Kenapa marah? Datang waktu bulan kah? Tidak pun. Kenapa marah saja? Tidak mau bercakap dengan saya. Tidak tahu? Mesti ada kasih lah. Alkitab mengatakan bahawa dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. So Paulus sedang beritahu dengan umat-umat Kolose, hey guys, sekarang kamu adalah umat yang dipilih, umat yang dikuduskan, umat yang disayangi ataupun dikasihi Tuhan. So, tanggalkanlah manusia lama. Kenakanlah manusia baru. Dan di dalam kenakanlah manusia baru itu, kenakanlah sifat bersabar terhadap satu sama lain, saling mengampuni, saling mengasihi. Dan kasih ini datang daripada bahasa Yunani agape. Semua orang tahu maksud agape? Iaitu kasih tanpa kondisi. So saya beritahu dengan boyfriend itu semalam. Saya senyum dengan dia. Lepas itu saya beritahu dengan dia. Ingatkah khotbah saya minggu yang lepas? Kenakanlah kasih. Kasih agape yang datang daripada Yesus. Di mana kamu boleh belajar bagaimana untuk mengasihinya tanpa kondisi walaupun dia marah-marah dengan kamu. Tetapi saya kata, bersyukurkah kita semua hari ini? Kerana Yesus katakan bahawa dia telah memberi kita Roh Kudus yang akan tinggal dan menetap di kita semua, yang akan memberi kemahuan, kekuasaan untuk kita semua belajar bagaimana menjalankan hidup di dunia ini seperti Yesus Kristus.
John MacArthur adalah seorang teologi bahasa Inggeris. Dia katakan ini, kasih adalah kualiti moral yang paling penting dalam kehidupan orang percaya. Kerana ia adalah perekat yang menghasilkan kesatuan dalam gereja. Orang beriman tidak akan pernah menikmati persekutuan bersama melalui belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Mereka tidak akan saling bertoleransi dan tidak saling memaafkan, melainkan mereka saling mengasihi. So, kalau saya tidak mempunyai kasih daripada Tuhan, ataupun saya tidak menerima, ataupun saya tidak pernah mempunyai pengalaman tentang kasih sayang Yesus Kristus yang dikatakan kasih agape, saya tidak boleh memberi kasih itu kepada orang lain. So, kepada kita semua yang berada di sini, mari kita baca Kolose 3 ayat 1 hingga 2 bersama-sama. 1, 2, 3. Kerana itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Fikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. So pada waktu, semasa orang itu menyakitkan kamu, orang itu menyebabkan kamu sangat marah sekali, tidak kira siapalah dia tu, ingat kata-kata Alkitab, firman Tuhan. Marilah kita belajar dengan kuasa Roh Kudus untuk mencarikan perkara yang di atas. Siapa yang di atas? Yesus Kristus. Fikirkanlah perkara yang di atas. Siapa yang di atas? Yesus Kristus. Waktu itu ingatkanlah apa? Ingatkanlah kasih. Kasih agape Yesus. Ingatkanlah apa? Ingatkanlah bilur-bilurnya yang telah datang untuk menyembuhkan luka hati kamu supaya kamu boleh memberi pengampunan. Ingatkanlah apa? Kayu salib. Di sanalah kata-kata Yesus yang pertama di kayu salib, dia katakan, Bapa, ampunilah mereka yang akan menyakitkan saya, yang telah meletakkan saya di kayu salib ini, supaya dosa seluruh dunia ini akan disucikan. Supaya mereka yang berdosa dan mereka yang katakan, saya percaya dengan Kristus, akan menerima hidupan sejati dan karunia keselamatan. Mari kita baca lagi ayat 10 dengan ayat 11 bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khalidnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Pada waktu saya sedang bergolotan untuk mengampuni orang yang telah melukakan saya, pada waktu yang saya berasa sangat sukar untuk bersabar terhadap orang yang lain, saya ingin kita semua mengingatkan ini, bahawa sebagai umat Tuhan yang dipilih, yang dikasihi, yang dikudus, yang sedang berjalan di dalam pertumbuhan, yang katakan saya ingin pertumbuhan berlimpah, ingatkan ini, bahawa apabila kamu mengenakan manusia baru, kamu akan seterusnya, terus-menerus diperbarui, terus-menerus diperbarui, terus-menerus diperbarui. Apabila kamu melihat Yesus, memandang Yesus, apabila kamu memahami bahawa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amen. Lepas ini, kamu baca Alkitab di rumah. Lepas itu melihat Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ayat 22. Kerana apa yang saya katakan semua itu semua dari pasal yang sama. Dan di sanalah kalau kamu mau melihat perhubungan suami isteri bertumbuh
Kalau kamu mau melihat perhubungan antara papa dengan mama dan mama dengan anak-anak bertumbuh, ataupun dengan majikan dan pekerja bertumbuh, Paulus beritahu dengan kita semua, kenakanlah manusia baru. Kita semua di sini manusia baru. Kita hanya perlu melakukan satu perkara setiap hari. Ingatkanlah salib. Ingatkanlah bilur-bilur. Ingatkanlah kasih Yesus. Mari kita bangkit.